Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita sambung bacaan kitab Prinsip Dasar Islam karangan Al-Fadhil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Hari kita sambung ke surat 99. Masih lagi dalam bab konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada konsekuensi dia, ada kesannya. Ada dia punya dalalah dia, petunjuk-petunjuk dia yang menunjukkan bahawa cinta ini cinta yang benar, bukan cinta yang dusta. Antaranya seperti yang kita sebutkan kalau kita ulang kaji sekali lagi, nombor satu, mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mentaatinya pada apa yang diperintahkan. Yang ketiga, meninggalkan apa yang dilarang. Yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang keempat, menahan diri dari apa yang dilarang, yang dicegah. Sebenarnya kalau kita ikut yang Syekh Abdul Wahabnya pun lebih baik, susunannya lebih cantik. Kalau Syekh Abdul Wahab dia mula-mula dengan tasdiquhu fima akhbara. Mula membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada dua, satu membenarkan kenabiannya, yang kedua membenarkan risalahnya. Membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pertama tasdiq nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua membenarkan apa ucapan-ucapannya. Tasdiquhu fima akhbara. Yang disebutkan oleh Syekh iaitu tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara, dan melaksanakan apa yang dia telah perintahkan, wa tarku ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang Nabi larang dan cegah, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan apa yang telah diperintahkan, melainkan dengan cara yang telah diperintahkan. Jadi kat sini kita sambung. Hari ini kita akan masuk poin yang kelima. Beribadah sesuai dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan, atau dengan kata lain ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ustaz Yazid, agama Islam sudah sempurna. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan umat Islam tentang bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah. Dan beliau SAW telah menyampaikan semuanya. Sebab dalam perenggan yang pendek ini Ustaz Aziz telah padatkan banyak poin sebenarnya. Sebenarnya pada setiap poin ni semuanya dah ada dalilnya. Agama Islam telah sempurna. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama, nikmatku kepada kamu, dan aku telah sempurnakan agamaku kepadamu. Kan aku telah sempurnakan agamamu. Kan al-yauma akmaltu, aku telah sempurnakan lakum dinakum, agama bagimu. Kan atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan ke atas kamu nikmatku.
ke atas kamu, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah redha Islam tu sebagai agama bagi kamu semua. Jadi agama Islam dah sempurna. Dalil akmaltu. Al-yawma akmaltu. Hari ini aku telah sempurnakan. Dan sempurna tidak perlu penambahan. La azidu ala dhalika wa la anqus. Aku takkan kurangkan sesuatu. Sebagaimana dalam hadis wudu. Man zada ala dhalika faqad asa'a wa zalama. Kata Nabi SAW. Siapa yang tambah daripada apa yang aku telah tunjukkan, kata Nabi, faqad asa'a. Dia telah melakukan perbuatan yang buruk. Wa zalama. Dan telah melakukan kezaliman. Dia tidak boleh tambah. Kerana sesuatu yang sempurna, dia tidak perlu penambahan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikutlah, wala ittiba'. Ittiba' ni maksudnya ikut 100%. Wala tabtadi'u, dan jangan kamu buat benda-benda yang baru. Faqad kufitum, telah cukup bagi kamu apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu semua. Dia tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Dikurang, kita akan jadi ifrat. Kalau berlebih, dia akan jadi tafrit. Dan syaitan, dia menipu manusia ni dengan dua cara. Satu, dia akan suruh kita kurangkan agama ni. Dan ini biasanya kena kepada orang yang lemahnya iman, yang terkena dengan syahwat. Namun syaitan juga tahu ada sebagian manusia ini, dia tidak boleh dihasut dengan mengurangkan syariat ini. Maka mereka menghasutnya dengan tafrid. Mereka jadi berlebih-lebih. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ya ahlul kitab, jangan kamu la taghlu fi dinikum. Wa la taqulu 'ala Allahi ghairal haqq. Dan jangan kamu berkata bagi Allah Ta'ala ghairal haqq. Jadi tak boleh kita kurangkan. Tak boleh kita kata solat ni 5, boleh kita jadikan 4. Tak boleh kita kata rejam itu tidak ada dalam Islam. Kita nak kurangkan hukum rejam tidak ada dalam Islam contohnya. Kita kata hadis Umar radhiyallahu anhu, farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farajama Abu Bakar, warajama Umar. Dan Umar telah merejam. Kita kata Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah. Warajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warajama Abu Bakr, warajama Umar. Agar mereka semua tidak, kata Umar Khattab, aku merejam orang yang berzina, agar semua mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merejam. Tolong sambung. Nah, tak boleh dikurangi. Kerana mengurangkan itu merosakkan agama, sebagaimana berlebih-lebih juga merosakkan agama. Kemudian di situ Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengajar umat tentang bagaimana cara yang benar beribadah kepada Allah yang sahih. Seperti hadis Nabi SAW, ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa haqqan alaihi an yadulla ummatahu ma yuhibbuhu lahum. Tidak ada satu nabi pun, seorang nabi pun yang Allah Ta'ala utuskan melainkan haqqan alaih, wajib ke atasnya untuk menunjukkan umatnya pada perkara yang baik bagi mereka, dunia dan akhirat. Dan juga wajib ke atasnya illa haqqan alaih, mereka wajib ke atasnya juga untuk memberi peringatan kepada umatnya untuk
pada perkara-perkara yang memberikan keburukannya pada dunia dan akhirat. Sebenarnya hadis Abi Dzar, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu ekor burung yang terbang di langit, ma min ta'irin yatiru bi janahihi, yang terbang dengan sayapnya, melainkan Nabi SAW dah menceritakan padanya pengajaran. Maksudnya tidak ada benda yang Nabi tak tinggalkan. Semua Nabi dah ceritakan. Maksudnya semua yang Nabi ceritakan ialah semua perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya Nabi ceritakan. Sebenarnya hadis lain Nabi SAW kata, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa amartukum bih. Nabi SAW tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan aku dah perintahkan kamu. Dan tidak ada perkara yang mendekatkan kamu kepada neraka melainkan hadzartukum anhu, melainkan aku dah bagi peringatan pada kamu daripada perkara tersebut. Maksud agama ni dah sempurna, iaitu sempurna sebagai bimbingan untuk manusia masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksudnya semua perkara yang Al-Quran dan Sunnah cerita memang betul. Tidak ada perkara, bukan semua cerita pasal dunia, memang tak semua ada dalam hadis Nabi SAW. Tapi yang dimaksudkan sempurna ni adalah sempurna dalam membimbing manusia kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang menganggap bahawa ada jalan yang memasukkan kita ke syurga tetapi tidak dijelaskan oleh Nabi SAW, maka dia ada masalah besar kat situ. Lepas tu kata Fudail bin Iyad, tariqan ila Allah, Junaid juga, kullu tariqan ila Allah masdudah, setiap jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala masdudah, tertutup, illa tariqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan beliau telah menyampaikan semuanya. Yes. Allah Ta'ala kata dalam Quran, ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Wahai rasul, balligh, sampaikanlah ma unzila ilaika min rabbik, apa saja yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu daripada Tuhanmu. Fa in lam taf'al, kalau kamu tak lakukan perkara itu wahai Muhammad, fama ballaghta risalatah, kamu tidak menyampaikan agama Allah Ta'ala langsung. Bayangkan Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, kalau kamu tak sampaikan satu benda sahaja, satu perkara sahaja yang Allah Ta'ala telah sampaikan kepada kamu, telah wahyukan kepada kamu, kamu seumpama tidak menyampaikan agama ini langsung. Illam taf'al fama ballaghta risalatah. Fama balagh, maksudnya Allah Ta'ala pakai fi'il madhi, fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala melindungi kamu daripada manusia. Maksudnya selagi kerana kamu menyampaikan risalah, Allah Ta'ala akan lindungi kamu sehingga kamu selesai menyampaikan risalah. Betul, ayat ni setengah orang silap faham. Wallahu ya'simuka minan nas, ya Allah akan melindungi kamu daripada manusia. Kalau kata, mereka kata kalau Allah Ta'ala melindungi Nabi Muhammad SAW, macam mana Nabi boleh kena sihir pula? Kalau Allah Ta'ala melindungi Nabi Muhammad SAW, macam mana Nabi SAW boleh kena sakit dalam perang Uhud? Kalau Allah Ta'ala melindungi Nabi Muhammad SAW, macam mana Nabi SAW boleh boleh tercedera, boleh disakiti? Kita tahu wallahu ya'simuka minan nas, Allah Ta'ala lindungi kamu wahai Muhammad, iaitu ulama tafsir, iaitu Allah Ta'ala lindungi kamu wahai Muhammad daripada musuhmu, daripada mereka menghalang kamu daripada menyampaikan risalah. Sebab itulah bila Nabi SAW selesai sampai risalah, Nabi wafat tak? Nabi wafat. Nabi meninggal sebab apa? Antara satu qaul yang kuat juga, iaitu Nabi SAW wafat disebabkan racun yang diletakkan oleh Labid. Naam. Racun yang wanita Yahudi itu letak, bukan ni Labid, racun yang letakkan oleh wanita Yahudi pada Nabi SAW. Naam. Jadi beliau telah menyampaikan semuanya. Oleh kerana itu umat Islam wajib ittiba'.
kepada Nabi SAW agar mereka mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kejayaan untuk masuk syurga. Ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Maksudnya asal hukum ittiba' tu wajib lah. Tapi tu Ustaz, kalau kita dia tak sembahyang sunat, dia berdosa ke tak? Maksudnya hukum asal ittiba' umum dulu. Kita hukum ala jenis dulu. Maksudnya hukum ittiba' wajib. Namun bila kita tafsirkan isu tu, ada yang ittiba' Nabi dalam perkara yang wajib jadi wajib. Ittiba' Nabi pada perkara sunat, hukumnya sunat. Okey, jangan pula sebagai orang ni silap faham dalam masalah, dia kata oh ittiba' wajib, jadi dia tak ikut sunnah, seolah-olah dia ni telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar. La kufur bi Muhammad, tidak benar. Ittiba' kepada Rasulullah SAW hukumnya adalah wajib. Seperti mana Abu Bakar As-Siddiq baca dalam kitab Udhiyah. Ada satu tahun untuk Abu Bakar As-Siddiq sengaja tak korban. Dia orang kata kenapa Abu Bakar As-Siddiq tak korban? Dia kata agar manusia semua mengetahui bahawa benda ini tidak wajib. Ini kadang-kadang ada sebahagian masyarakat kita ni, ikhwah kita, dia tak faham masalah ni. Lalu dia hukum setiap orang yang tinggalkan sunnah tu sebagai orang yang benci Rasulullah SAW dan seumpama dengannya. Tidak. Okey. Ittiba' kepada Rasulullah, namun sengaja tinggalkan sunnah dengan keadaan dia tidak ada unsur macam tadi, macam Abu Bakar As-Siddiq tadi, dia benda yang tercela seperti kita sebut dalam kuliah yang lepas. Setelah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menganggap orang yang sengaja meninggalkan sunnah selalu sebagai fasik. Juga mazhab Syafi'i, kalau dia sengaja tinggalkan sunnah memang sebab nak tinggalkan sunnah, nak lawan Nabi SAW, hukumnya kafir. Jadi kalau dia tinggalkan sunnah kerana malas, itu hukumnya dan berterusan, maka dia fasik. Kerana dia boleh jadi fasik kalau dia berterusan. Dia i'tiqad, dia berniat memang nak sengaja nak tinggalkan sunnah, maka dia fasik. Apatah lagi kalau selalu meninggalkan sunnah Nabi SAW, maka dia fasik juga. Nah, menunjukkan kecintaan seseorang ke hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ittiba' Nabi tanda juga cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, in ini syarat, jumlah syartiyah. Maksudnya kalau kamu semua cintakan Allah, maka dia punya jawab syarat dia apa? Fattabi'uni, maka kamu hendaklah ikut aku. Fattabi'uni, ni itu iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia punya apa, dia punya balasan dia, yuhibbukumullah. Lepas tu di dalam dia menjazamkan lafaz in, menjazamkan itu in kuntum tuhibbunallah. Syarat dia kalau kamu cinta Allah, balas dia apa? Fattabi'uni atau fattabi'uni, syarat dia yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah Taala akan ampunkan kamu, wallahu ghafurur rahim. Nampak, kalau kita ikut Nabi SAW dapat dua, dapat cintanya Allah Ta'ala, yang kedua dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini jelas. Kita ikut Nabi, kita dapat cintanya Allah dan dapatnya pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini seperti kata Abu Darda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim ala sabili was sunnah, di atas sabil, jalan Quran dan sunnah, kemudian dia menangis di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan gugurkan dosa-dosanya. Tapi dengan syarat dia ala sabili was sunnah, kata Abu Darda, di atas jalan sunnah. Adapun ahli bidah, al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bidah. Bersederhana di dalam sunnah lebih baik daripada kita buat banyak-banyak dalam perkara yang bidah. Berkata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala namun tidak mahu menempuh jalan Rasulullah. Maka orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut hingga ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan dan perbuatannya. Maksudnya kalau tak ikut Nabi, dakwaan dia cinta Nabi itu adalah dusta. Sebab tu ayat ni dipanggil ayatul imtihan. Ayat ni dipanggil ayatul imtihan, ayat ujian.
Sebab setiap orang mendakwa cinta Nabi SAW. Jadi imtihannya apa? Ujian dia nak tahu siapa cinta, iaitu dibawakan perintah dan larangan dan ibadah. Siapa yang cinta diikut Nabi SAW, maka itu tanda dia betul-betul cinta. Siapa yang tinggalkan apa yang Nabi larang, itu tanda dia betul-betul cinta. Dan siapa yang ibadah macam Nabi SAW, maka itu tanda dia betul-betul cinta Nabi SAW. Nanti kalau kita tengok kan, dalam kitab hadis yang Umdatul Ahkam contohnya, hadis yang paling banyak dalam kitab Umdatul Ahkam tu hadis berkenaan dengan solat contoh. Itu menunjukkan bahawa para sahabat memberi sangat perhatian kepada solat. Detail dia tengok Nabi SAW. Itu kita ittiba'. Ittiba' ni nak ikut saghir, sunnah-sunnah yang besar dan sunnah-sunnah yang kecil. Jangan jadi seperti sebahagian orang, hizbiyun, harakiyun, yang menganggap bahawa sunnah nak belajar pasal salat, cara angkat tangan, cara letak tangan, cara turun sujud, cara bangkit daripada sujud, cara mengangkat jari atau menggerakkan jari, cara bagi salam, ini sebagai masalah yang kecil. Kita ada masalah lagi besar lagi, Syekh, masalah Palestin. Kita besar lagi, kita ada masalah Rusia, masalah besar, masalah Xinjiang. Ada sebut semua masalah. Dan dia anggap masalah salat ini, sebenarnya kan ada satu hamba Allah Ta'ala pernah ucapkan pada diri saya sendiri. Dia kata apa? Dia kata kenapalah ini buat salafi ni sibuk dengan cara angkat tangan. Orang dah naik ke bulan dah. Dia kata orang kafir dah naik sampai ke bulan dah. Kita baru sibuk nak angkat belajar tangan nak letak sini ke sini ke sini ke. Kita kata silakanlah haji kita. Haji dah naik ke bulan, naik. Saya tak naik ke bulan. Saya nak naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nak pergi ke bulan, buat apa? Tak ada manfaat. Nah, kita nak naik martabat kita. Nah, betul ada hadis Nabi yang disebut dalam hadis Sahih Bukhari. Ini kata inna ahlal ghurafi yatara'ayuna, inna ahlal jannati yatara'ayuna ahlal ghurafi min fawqihim. Sungguhnya ahli syurga tu nanti dia akan tengok kawan-kawan ni ahlul ghuraf yang dapat bilik. Ghuraf mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar kan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar tu ada bilik di atas bilik. Jadi dalam hadis sebut inna ahlal jannati yatara'ayuna ahlal ghuraf. Maksudnya ahli syurga tadi akan menengok-nengok ahli syurga yang lain di atas. Kama yatara'ayuna al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuqi min al-mashriqi aw al-maghrib litafadul ma bainahum. Kita tengok pada ahli syurga tu macam tengok bintang. Maksudnya orang yang atas level dia, satu level tu macam tengok bintang, punya dah jauh. Kalau kau kabut durri, bintang yang muncul di ufuk. Maksudnya ufuk tu jauh lah. Ufuk tu sejauh mana mata kita boleh nampak, itulah ufuk. Maksudnya punya dah jauh. Ahli syurga tu biru. Itu bagi Ustaz saya ini. Litafaduli ma bainahum. Okey. Kerana apa? Kerana jauhnya nampak dia punya perbezaan tu litafadul. Kerana mereka tu ada perbezaan yang jauh antara satu ahli syurga ke ahli syurga yang lain. Sebab tu saya kata apa nak naik bulan, sedangkan nanti ahli syurga nanti macam jauhnya macam bintang di langit. Betul sebagian sahabat kata qala ya Rasulullah tilka manzilatul anbiya la yablughuha ghairuhum. Itu tingkatnya para anbiya yang di atas langit sana tu, la yablughuha ghairuhum, takkan sampai orang lain. Maksudnya ya Rasulullah yang tinggi-tinggi itu nabi-nabi je ya Rasulullah. Nabi kata bal. Maksudnya kata bala. Maksudnya kata bal. Rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Bahkan maksudnya tingkatan itu boleh dicapai oleh rijalun amanu billah, yang beriman kepada Allah, wa saddaqul mursalin, dan membenarkan para anbiya, dapat tasdiq fima akhbar tadi. Allahu akbar. Rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Nampak ahli syurga tadi.
Hadis Sahih Bukhari. Jadi bila kita nak cari sedetail-detail sunnah, sebab tu kita tengok ketika kisah Abdul Rahman bin Mahdi. Dia kata Abdul Rahman bin Mahdi kata, Waqid tak hebat lah, Waqid tak detail dalam ilmu haji. Subhanallah. Abdul Rahman bin Mahdi antara ulama yang paling detail sekali periwayatannya berkenaan dengan haji pada zamannya. Jadi kalau dia cerita pasal haji sangat detail berdasarkan hadis tu. Lepas mereka boleh mengarang satu kitab yang khas pasal salat saja. Dalam tu hadis dia, tak cerita pasal lain, tak ada cerita pasal mana. Punyalah banyak riwayat-riwayat berkenaan dengannya. Sebab itulah barakallahu fikum, cara untuk ittiba' tak lain tak bukan kita kena sebarkan hadis. Innal haditha yuhayyijul hadis. Kata Ali bin Abi Talib, sungguhnya banyak bicara tentang hadis akan menghidupkan hadis-hadis Nabi SAW. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak ada perkara yang paling menyakitkan hati ahli bidah daripada menyebarkan sunnah Nabi SAW. Kata ahli sunnah, kena ada orang yang harisun ala ta'allumi sunnati Nabi SAW, harisun ala ta'allumi hadis. Mesti orang yang paling semangat nak mempelajari hadis Nabi SAW. Dan kita mulakan dengan doa-doa dulu. Kalau Ustaz, macam mana kita ittiba' Nabi? Ittiba' Nabi tak akan datang melainkan dengan belajar sunnah Nabi SAW. Nak belajar apa dulu? Mula-mula sekali kita boleh mulakan dengan yang ringan-ringan ni tuan-tuan. Hafal dulu doa-doa Nabi, zikir-zikir Nabi SAW. Hisnul Muslim tu. Kan? Kita Hisnul Muslim, kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfirli. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhila li fi dhikrihi. Hafal dulu. Macam hafal doa bangun pagi. Dah hafal doa bangun pagi, kita hafal pula doa apa ni? Nak buka pakaian contohnya. Bismillah. Yang kita baca pula doa nak hafal masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nak buat tandas pula ghufranaka. Baru jadi ittiba' sebiji kita ikut. Kan? Masa pakai baju pula kita kata alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Dapat baju baru pula, lain pula doa dia. Allahumma lakal hamdu anta kasawtani. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Dan dah pakai baju, nak keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adall aw udall aw ajala aw jala alai. Nak pergi masjid pula, baca Allah maj'al fi qalbi nura, fi sam'i wa fi lisani nura, fi sam'i nura, fi basari nura, wa min fawqi nura, min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, min fawqi wa min amami nura, min khalfi nura. Kan? Allah maj'al fi nafsi nura, wa a'adim li nura, wa a'adimni nura, wa ja'al li nura, wa ja'alni nura, wa Allahumma a'atini nura. Kan baca doa macam tu, masya-Allah. Waj'al fi asabi nura, fi lahmi nura, fi dami nura, fi bashari nura, fi sya'ri nura, fi bashari nura. Dah naik kenderaan pula. Naik kenderaan macam bahas subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. A'udzu billahi al-'azim wa jalla karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Masuk masjid niat itikaf lah. Nanti i'tikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala, salat sunat qabliyah. Macam doa, kalau kita boleh buat lah, subhanallah. Buat ni dulu, kita start dengan ni dulu. Kalau orang nak ittiba'. Kemudian dah habis ni, dia belajar pula. Okey. Sunnah-sunnah Nabi, ada adab pula. Adab makan, adab pakaian tadi dah doa dah baca dah. Adab pula, masuk tangan kanan dulu, kiri, apa semua yang simple ni dulu. Kemudian dia belajar pula hadis berkenaan dengan
hukum hakam berkenaan dengan perbuatan Nabi SAW seperti Umdatul Ahkam. Kita sangat bagus kan, macam mana Nabi SAW istinja, macam mana Nabi SAW siwak, macam Nabi SAW salat, waktu Nabi salat, waktunya afdal, apa yang Nabi baca. Baik, kita baca Riyadhus Salihin. Naam, baca Bulughul Maram, baca Riyadhus Salihin. Bertahap-tahap jadi insya-Allah kita akan nampak dari segi apa dia, kemajuan kita dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan cacah merbah ni, kejap ni, kejap sana, kejap sini, masuk khilaf pula, khilaf sana, khilaf sini. Tak payahlah dulu benda-benda macam tu. Itu sibuk nak jadi, bila mengaji nak jadi orang sunnah ni kerja nak bertemu dengan orang je kerja dia. Tidak. Hanya sunnah Nabi SAW. Baik, jadi kat sini sebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ijil hadis. Ada anak kita ada kemampuan, minta anak kita hafal hadis, hadis Arba'in Nawawiyah. Hafal hadis 40 pula. Lepas tadi saya lupa, lepas hadis apa tadi tu? Doa-doa, masuk hadis 40 dulu supaya kita tahu sunnah Nabi secara umum dari segi prinsipnya. Lepas dah belajar Arba'in Nawawiyah, kita belajar Umdatul Ahkam, lepas tu kita belajar di Bulughul Maram, lepas tu kita belajar Riyadhus Salihin, sambil tu belajar Riyadhus Salihin. Dah Riyadhus Salihin belajar Adabul Mufrad. Maksudnya kita hadis macam ni, dia akan menghidupkan jiwa kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dah. Jadi bila kita banyak buat macam ni, barulah kita makin kenal sunnah Nabi SAW. Lepas tu kita ambil lagi kitab besar lah, masuk Sahih Bukhari, masuk Sahih Muslim, kemudian Tirmizi, kemudian Ibnu Majah, baca kisah-kisahnya. Nah, bila kita buat macam tu, kita sibukkan diri dengan pengajian hadis, baca hadis Nabi SAW, dengar ulasan daripada para ulama, selain daripada pengajian lain lah, fiqh, akidah, apa semua tu kena mengaji juga. Nah, itu juga sunnah Nabi dari segi ibadah dan juga dari segi akidah. Kemudian kalau kita buat macam tu, kita sibukkan diri kita dengan majlis hadis, sebab itulah ahli sunnah ini dikenal sebagai ahlul hadis. Maka pasti kita akan dapat buat yang nombor 6 yang Ustaz sebut, yang Syekh sebut. Nanti kisah lagi kita akan bincangkan. Lepas tu kat sini kita sambung lagi. Di antara tanda cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengamalkan sunnahnya, menghidupkannya, mengajakkan kaum muslimin untuk mengamalkannya, serta berjuang membela as-sunnah. Okey, dengan orang-orang yang mengingkari sunnah dan melecehkannya. Kita lawan orang yang melawan sunnah Nabi SAW. Betul kata Umar Al-Khattab, sebarang siapa yang menzahirkan kecintaan kepada sunnah, maka kita pun menzahirkan kecintaan kepadanya. Maka siapa yang menzahirkan kecintaannya kepada bid'ah, maka kita pun menzahirkan kebencian kita kepadanya. Nampak? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk cinta kepada Nabi SAW adalah menolak dan mengingkari semua bentuk bid'ah, kerana setiap bid'ah adalah sesat. Kerana cinta tu dia mesti ada benci. Dia tidak ada konsep kalau kita cinta, kita sentiasa cinta je. Tak ada, mesti ada cinta, mesti datang dengan benci. Kalau kita cinta mak kita, mesti kita benci perkara yang menyakiti mak kita. Macam tu lah, kaedah mudah je. Kalau kita sayang anak kita, kita akan benci perkara yang menyakiti anak kita. Bahkan kalau orang ejek anak kita pun kita rasa marah. Betul, kita pernah sekali masa tu saya anak saya tadika. Asma. Masuk tadika masa tu 5 tahun lah. Di sebuah tadika, saya tak nak sebut lah apa nama tadika tersebut. Dan habis kelas tu, cikgu kata, boleh tak saya jumpa dengan ustaz sekejap? Encik sekejap. Boleh. Jumpa lah. Kata, tak maaf cik, Asma ni lembab sikit lah, kata. Dia guna istilah lembab. Lembab sikit dalam baca ni. Kita sebagai ayah tu berderau darah tu. Naik kepala. Dia kata lembab. Malah kita kata, kenapa Ustaz? Cikgu kata lembab macam. Cikgu yang tak betul mengajar lah, kita terus jadi marah, defensif. Nah,
Sebab tak suka anak disebahkan benda buruk. Sebab apa? Sebab benda yang kita cinta tu kita akan suka orang disebahkan benda buruk padanya. Sebab tu bila berlakunya orang munafiqun, dia sebutkan bila orang munafik, Abdullah bin Ubay kata, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Nescaya Allah Ta'ala akan mengeluarkan si munafik, Allah Ta'ala akan keluarkan golongan yang lebih hina daripada golongan yang mulia. La yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Allah Ta'ala akan keluarkan yang mulia daripada yang hina. Maksudnya Allah Ta'ala akan keluarkan puak-puak dia. Dengar ni sahabat ni, dia pun jumpa Nabi SAW. Sama-sama sahabat tu, Abdullah bin Zubair, Bara' bin Azib. Maksud sahabat tu sahabat yang muda. Bila dia sahabat yang muda, bila dia cakap benda dekat Nabi, orang kata apa ni, aku tak cakap macam tu pun. Sahabat tu rasa sedih. Lalu Allah Ta'ala membongkarkan bahawa dia memang cakap benda tersebut. Nampak? Sahabat tu sensitif. Dia seorang sahabat lagi, Abu Umair. Sama juga Abu Umair. Bila dengar bapa angkat dia sini. Abu Umair ni dia mak dia meninggal muda. Mak dia jaga dia. Tapi tolong cek balik kerana saya silap nama. Mak dia yang jaga dia. Bila mak dia kahwin dengan seorang lelaki. Lelaki ni bagus, baik lelaki ni. Lelaki ni baik dari segi apa? Baik dari segi melayan anak tadilah. Dia layan anak dia macam anak sendiri. Tapi apa yang terjadi? Anak tu, bapak tadi tu rupanya dia orang munafik. Bapak dia kata apa? Dia kata, aku kalau ikut Muhammad ni, aku rasa sebab aku kata kemungkinan dia betul. Tapi tak semesti dia betul. Aku cuba aja, aku try. Kemungkinan dia betul. Apa kata anak ni tadi? Anak angkat dia tadi kata, aku akan sampaikan perkara ini kepada Rasulullah SAW. Anak dia kata, engkau lah orang yang paling aku sayang. Wahai ayah angkatku. Tetapi ucapan kamu ini menyakiti Rasulullah SAW. Kalau aku simpannya, aku takut aku dimurkai oleh Allah Ta'ala. Budak tu budak muda ni. Aku akan sampaikan ni kepada Rasulullah SAW. Sampai ke Rasulullah SAW. Nampak ni? Maksudnya dia takkan ada istilah cinta je. Dia mesti ada cinta dan benci. Dia akan tak suka. Maksudnya kecintaan dia kepada Nabi tu mengalahkan kecintaan dia kepada bapa angkat dia yang begitu sayang kat dia. Kan? Dia kata dengan sebahagian sahabat, kata, ya Rasul, kata, wahai ibuku, kalaulah nyawaku keluar satu persatu agar engkau suruh aku cela Nabi SAW, aku takkan lakukannya. Untuk meninggalkan agama ini dan mencela Nabi SAW, aku takkan lakukannya. Jadi dalam Islam, dia kena ada benci benda yang bertentangan dengannya. Ini siapa yang bawa ajaran kena cinta aja semua ni, semua okey je, ini ajaran yang palsu. Ini ajaran yang sesat. Dia mesti ada cinta dan benci. Dan bila benci, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini al-hubbu wal-bughdhu fillah. Awthaqul ural iman al-hubbu wal-bughdhu fillah. Kita belajar sebelum ni. Tali iman yang paling kuat sekali ialah al-hubbu, cinta kerana Allah, wal-bughdhu, dan benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda yang Nabi paling benci sekali adalah al-bid'ah. Adalah bid'ah. Yang mengingkari sebuah bentuk bid'ah kerana setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, jadi untuk atau orang sunnah juga kita kena lawan bid'ah. Tak boleh dia senyap ke atas bid'ah. Oh, kita sebabkan sunnah je lah Syekh, cukup. Tak payah lawan ahli bid'ah. Tak, kita lawan ahli bid'ah. Kita termasuk daripada apa dia? Sya'bul Iman. Bukan kitab Sya'bul Iman. Imam al-Baihaqi, salah satunya Sya'bul Iman adalah menentang bid'ah. Maka itu masuk satu cabang iman tu. Jadi kalau kamu tak lawan bid'ah, kamu tak ada satu cabang iman, kurang satu cabang iman dalam diri kamu. Jadi kita kena lawan bid'ah. Cuma cara nak lawan tu itu perlukan strateginya, perancangannya, hikmahnya, ilmunya, dengan bimbingannya para ulama' dan orang, para alim ulama' kita, para masyayikh kita, para guru kita. Jangan melawannya dengan emosi. Jangan melawannya dengan buruk sekali, dengan adab yang buruk. Seperti sebahagian golongan yang
yang dia nak lawan bid'ah, tapi cara lawan bid'ah dengan cara politik, ambil gambar, pelekehkan, bagi gelar-gelar yang buruk, panggil dengan panggilan yang teruk. Orang tu syekh, orang tu tok guru, panggil dia, panggil nama je, bagi gelaran-gelaran yang buruk. Tak. Melainkan gelaran yang syar'i, melainkan gelaran yang syar'i. Gelaran yang syar'i ni apa? Contohnya Jahmi, Asy'ari, Sufi, ni gelaran yang syar'i. Jangan kau bagi gelaran Mamat Keping ke apakah, Capali ke apakah, jangan. Al-Murtabaki ke, tak boleh sebut. Kita bantah saja bid'ah, tak perlu kata Al-Murtabaki. Ya akhi, itu bukan cara ahli sunnah. Adapun gelaran yang syar'i, seperti gelaran yang dipakai ulama kita, sungguhnya dia ni Jahmi, itu gelaran yang betul, sahih. Ini hizbi, ini kan ulama kita pakai. Dia ni ikhwani contohnya, ini gelaran yang syar'i. Ini gelaran yang jujur. Sebab tu ahli sunnah dia bagi hukum ke atas orang tu dengan gelaran yang jujur. Dan ingatlah, kita ingat juga pada pemuda kita memberi jarh wa ta'dil itu dengan kejujuran, dengan keadilan. Bukannya kerana ketaksuban dan juga kerana kebencian. Dia benci puak tu, bagi semua gelaran yang boleh tu. Subhanallah. Naam. Jadi bila kita dah buat ni, sebarkan sunnah, ajar sunnah Nabi, baca kitab-kitab hadis, bahkan membaca pun tak apa, tuan-tuan Allah. Budaya tak ada kat Malaysia ni. Kita biasa dekat negeri Arab, bahkan negara India pun selalu juga, iaitu dia buka kitab, dia buat majlis macam ni, dia buka live macam ni, kemudian dia baca kitab hadis dia. Dia baca je. Yang orang pula follow. Syekh tu baca, dia follow. Dia ikut je, dia follow je. Majlis sama' dia panggil. Dan manfaat dia sangat banyak. Kalau kita baca 10 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, khatam Syama'il Muhammadiyah contohnya, walaupun tak tahu syarahnya, tapi kita ulang-ulang banyak kali, insya-Allah dia akan melekat kepada. Dan kecintaan kita kepada Nabi, dia pasti akan kita akan ulang-ulang. Kita Syama'il Nabi contohnya, majlis membaca Syama'il Nabi SAW, kita baca ulang macam Nabi SAW berjalan, bercakap, makanan Nabi, minuman Nabi, pakaian Nabi, tidur Nabi, ketawa Nabi, tangisan Nabi, bekas air Nabi, kenderaan Nabi SAW, tingginya, rendahnya, lebarnya, dadanya, tapak tangannya, matanya, hidungnya, mulutnya, giginya. Itu belajar sunnah, bukan satu belajar sunnah untuk nak lawan bid'ahnya, bukan. Itu belajar sunnah Nabi ni, pertama mengaji sirah Nabi, yang kedua belajar syama'il Nabi, yang ketiga belajar dalail an-nubuwah, yang keempat mengaji fiqh sirah, mengaji fiqh dia, fiqh sirah, sunnah-sunnah dia, hukum ahkam, al-ahkam, hukum dia. Lepas tu dalam bab ni Imam Ibn Qayyim dan kitab Zadul Ma'ad, dia mengumpulkan empat-empat ni dalam kitab dia. Apa tadi? Pertama sirah. Sirah ni tahulah cerita dia Nabi SAW mula-mula mana, kat Mekah. Lepas tu 3 tahun pertama dakwah secara tersembunyi, kemudian dakwah secara besar-besaran. Lepas tu mula-mula Nabi, ibunya, ayahnya meninggal, tu ibu dia meninggal, tu atuk dia meninggal, tu pakcik dia meninggal. Lepas tu duduk dengan pakcik dia, kemudian kahwin dengan Khadijah, kemudian dapat 6 orang anak, kecuali Ibrahim. Kemudian kemudian Nabi SAW tahun ke-35 buat Kaabah, umur 35 tahun. 40 dapat wahyu dekat Gua Hira. Lepas tu berdakwah secara tersembunyi, dakwah secara terang-terangan. Lepas tu Isra' al-Mi'raj tahun ke-10. Lepas tu berjaya Aqabah pertama, kemudian salat difardukan, kemudian berjaya Aqabah pertama, berjaya Aqabah kedua, kemudian hijrah dan sampai Madinah. Lepas Madinah perang Badar, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khandaq, perjanjian Hudaibiyah, lepas perjanjian Hudaibiyah perang Khaybar, lepas tu perang yang lain lagi, perang kecil-kecil, sampailah kepada pembukaan kota Mekah, lepas pembukaan kota Mekah perang Hunain, lepas perang Hunain perang Taif, lepas perang Taif perang Mu'tah, lepas perang Mu'tah. Lepas tu Nabi SAW buat haji, lepas Nabi buat haji, wafatnya Nabi SAW. Itu sirah.
Wal ghazawat, belajar pasal ghazawat, perang-perangan. Sebab itulah para ulama dulu selalu karang kitab maghazi, kitab-kitab perang. As-siyar wal maghazi, belajar pasal isu ni lah. Tahu perjalanan Nabi SAW. Dah tahu tu, dah khalas. Syama'il pula. Itu Syama'il dalam kitab Imam Tirmidzi yang terbaik sekali. Belajar rupa Nabi pula. Macam mana rupa Nabi, panjang ke, rendah ke, rambut macam ni, ikan mayang ke, kerinting ke, pendek ke, hitam ke, putih ke Nabi ke, coklat ke, hidung Nabi macam mana, mancung ke, bulat ke, kulit Nabi ni merah ke, sawo matang ke, putih ke, okey. Tangan Nabi ni berbulu macam orang Arab ke? Kan orang Arab kan banyak bulu tangan dia. Tangan Nabi macam tu ke berbulu? Dari Nabi berbulu macam orang Arab kan? Orang Arab kan banyak bulu. Macam tu ke? Nanti kita belajar nanti. Tapak kaki Nabi ni macam mana? Tangan Nabi macam mana? Jari Nabi ni kasar ke? Kalau lelaki sejati kan tangan dia mesti kasar. Betul ke tangan Nabi kasar? Kena mengaji nanti kita tengok. Tu jari-jari Nabi ni macam mana? Tebal-tebal ke? Tirus? Badan Nabi ni macam mana? Kurus ke? Gemuk ke? Tak kurus tak gemuk tapi berisi, macam mana? Jadi ini semua dipanggil Asyama'il. Kasut Nabi, makanan Nabi, roti Nabi SAW, kenduri Nabi, ila akhir. Okey. Lepas tu kita dalail ni kita belajar juga untuk menguatkan keimanan kita dengan Nabi, iaitu bukti-bukti kebenaran Nabi SAW. Nanti kita dalail an-nubuwah. Cuma kitab tu ada hadis yang tak sahih sangat dalam tu. Jadi bagus kita belajar. Kemudian barulah al-ahkam. Hukum hakam, maksudnya sunnah-sunnah Nabi SAW. Maksudnya bukan lepas tu, maksudnya ini 4 benda yang kita belajar. Sunnah Nabi SAW. Malangnya kadang-kadang orang kita orang sunnah ni dia selalu pada yang ahkam. Sirah ni kadang-kadang ada tapi 2 ni kurang. Jadi kita tengok ahli bid'ah sebahagiannya dia suka cerita syama'il dengan dalail. Dan bila orang awam tengok syama'il dengan dalail ni, orang suka. Oh, syama'il ni cara Nabi pakai apa, makan apa semua sebut. Suka tengok. Orang-orang sunnah tak belajar bab ni, tak nak cerita sangat bab ni. Jadi kita kena hidupkan majlis ni. Majlis syama'il, majlis dalail, majlis ni keempat-empat majlis sunnah ini dalam tempat-tempat orang sunnah, tempat-tempat ahli sunnah. Tayyib. Dan bila kita buat empat-empat ni, insya-Allah kita akan masuk yang ke-6 ni. Anjuran berselawat ke Nabi SAW. Baikkan sekolah satu hari baca 100 hadis, baca 50 hadis, baca 30 hadis. Berapa kali selawat? Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Nabi SAW bersabda. Berapa banyak hadis? Sebab itulah kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak aku lihat satu kelompok manusia yang paling dekat dengan sahabat Nabi SAW melainkan ashabil hadis. Sebab mereka lah orang yang paling banyak selawat kat Nabi, dan mereka lah orang yang paling banyak bincang pasal sunnah Nabi SAW. Ashabul hadis. Lepas tu orang kutuk ashabul hadis ni tanda zandaqah, tanda sifat zindiq. Seperti kata Imam Sabuni, iaitu kata antara tanda-tanda ahli bid'ah ialah at-ta'nu fi ashabil hadis, iaitu duk cela ahli hadis. Naam. Anjuran berselawat kepada Nabi SAW. Di antara hak Nabi SAW, kita masuk poin yang ke-6, surat 191. Di sini nota kaki bawah ni. Sebahagian contoh, kita baca Ustaz Aziz nota kaki ni, bagus ni. Sebahagian contoh-contoh bid'ah yang masih dilakukan kaum muslimin, perayaan dan peringatan Maulid Nabi SAW, perayaan Isra' Mi'raj, tawassul dengan orang mati, membangunkan kubur yang lainnya. Semuanya tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, ini contoh-contoh bid'ah. Okey. InsyaAllah bab bid'ah dia ada satu bab yang khas nanti dalam buku ni. Ustaz Aziz akan didetailkan nanti insyaAllah bi'idhnillahi ta'ala. Yang ke-6, anjuran berselawat kepada Nabi SAW. Jadi antara tanda-tanda cinta Nabi SAW, kita nak selalu sebut, kita nak selalu selawat Nabi SAW. Di antara hak Nabi Muhammad SAW disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla atas umatnya adalah agar mereka mengucapkan selawat dan salam untuk beliau. Okey. Nah. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya telah berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hamba-Nya agar mengucapkan selawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Taala perintahkan kita selawat. Yang kedua, Allah Taala sendiri yang selawat. Dan inilah satu-satunya perintah yang Allah Taala
dalam Quran, ya Allah Ta'ala kata dia buat dulu baru dia perintahkan. Nampak tak? Biasanya perintah solat mana dia, Allah Ta'ala kata aku bersolat dulu baru solatlah. Okay. Kalau buat ihsan, Allah Ta'ala kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah Ta'ala perintah dulu baru sebut berlakulah ihsan. Maka sebagaimana Allah Ta'ala telah melakukan ihsan kepada kamu. Tapi bab selawat, innallaha wa malaikatahu yusallun. Allah dan malaikatnya selawat. Yusallun. Allah dan malaikatnya selawat. Perintah dulu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan selawat dan salamlah. Jadi dalil bahawa selawat tu kena datang dengan salam. Wasallimu, sallu wasallimu. Dua kena datang. Betul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala wasallam. Lepas tu yang sempurna kena bagi selawat dan salam. Diriwayatkan bahawa makna selawat Allah kepada Nabi adalah pujian Allah atas beliau di hadapan para malaikatnya. Ini kita bincang sebelum ni. Kita minggu lepas ada soalan ni dan jawab kat sini. Sedang selawat malaikat bererti mendoakan beliau. Selawat umatnya bererti memohon pengampunan bagi beliau. Sebenarnya sama je. Selawat kita mendoakan, selawat malaikat juga mendoakan Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita tengok Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang kata, tawassul Ustaz. Mana sekali kat Islam Taklim, tempat cik dia kata, oh, kenapa kita kena selawat? Buat tawassul. Masa lagi, benar kita tawassul. Kita perintah Allah Ta'ala. Dan memang kita bertawassul dengan amalan salih. Itu maksud. Betul, kita kata, kenapa doa dimakbulkan? Kerana kita bertawassul. Betul? Tawassul dengan apa? Tawassul yang syar'i tak? Syar'i. Iaitu beramal salih. Kenapa? Sebab hamba Allah Ta'ala tu nak cari dalil bahawa boleh kita tawassul dengan orang. Sebab apa? Sebab kita tawassul dengan Nabi? Tak, kita tawassul dengan Nabi dengan iman kita kepada Nabi, dengan selawat kita kepada Nabi. Boleh, itu boleh. Sebab itu termasuk dalam bertawassul dengan amalan yang salih. Allahumma inni atawassalu ilaika bi-imani bi-rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku bertawassul kepada kamu, ya Allah, dengan imanku kepada Rasulullah SAW. Boleh? Nah, boleh. Naam, sedangkan dalam ayat di atas Allah telah menyebutkan tentang kedudukan hamba dan Rasulnya SAW pada tempat yang tertinggi. Bahawasanya dia memujinya di hadapan para malaikat yang terdekat, malaikat muqarrabin, al-qurabiyun, dan bahawa para malaikat pun mendoakan untuknya. Lalu Allah memerintahkan segenap penghuni alam ini untuk mengucapkan selawat dan salam ke atasnya sehingga bersatulah pujian untuk beliau di alam yang tertinggi dan alam yang terendah, al-alamul sufli wal alamul ulwi, maksudnya. Adapun ungkapan ucapkanlah salam untuknya adalah berilah beliau salam penghormatan dengan penghormatan Islam. Dan jika berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seseorang menghimpunkannya dengan salam. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut sallallahu alaihi wasallam, kita sebut sallallahu. Sallallahu alaihi, ada tak kita? Tak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kenapa kena sebut salam, tak sebut sallallahu ya? Salatullahi alaihi. Tak, sallallahu alaihi wasallam lagi afdal. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala wasallimu taslima. Wasallimu taslima. Kerana itu hendaklah tidak membatasi dengan salah satunya sahaja. Misalnya dengan mengucapkan sallallahu alaihi, tak boleh. Atau hanya mengucapkan alaihi salam, tak boleh. Ada para Nabi, ya. Nabi lain boleh alaihi salam, alaihi salam. Tapi untuk Nabi ada perintah tambah pula, sallallahu alaihi wasallam. Hal itu kerana Allah merintahkan untuk mengucapkan keduanya. Mengucapkan selawat untuk Nabi SAW diperintahkan oleh syariat pada waktu-waktu yang dipentingkan, baik hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Itu dalil bahawa kita ni diperintahkan. Sebab tu dalam kitab Jila'ul Afham, bukan Jala'ul Afham. Mungkin ini tersilap cetak, yang tepatnya Jila'ul Afham. Siapa? Jila'ul Afham, Ibn Qayyim kitab. Okay.
Jala'ul Ahwal ni kitab yang sangat bagus. Cerita pasal, nampak ni, dia menyebut tentang 41 waktu tempat yang kita kena selawatkan Nabi SAW. Beliau mulai dengan tempat yang paling penting, iaitu salat di tahiyat akhir. Betul tak sah kan? Betul, rukun salat iaitu apa dia? Selawat dan salam. Tasyahud akhir, selawat dan salam kepada Nabi SAW termasuk daripada rukun salat. Okay. Di waktu tersebut para ulama sepakat tentang disyariatkannya berselawat kepada Nabi SAW di antara waktu lain ialah di akhir kunut. Kemudian saat khutbah, yes, tak baca selawat tak sah. Seperti khutbah Jumaat, yes, tak sah, tak ada selawat tak sah khutbah. Hari raya dan istisqa, minta hujan. Dan setelah menjawab azan, yes, habis azan dia, yang la ilaha illallah, jangan baca Allahumma rabbah hadhihi da'wah. Kalau kita terbiasa dengan television kan, dah habis dia azan Allahumma rabbah, tak, sebenarnya habis azan selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ila akhirih. Kemudian kita baca baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was salatul qa'imati Muhammad ila akhirih. Naam. Rasulullah SAW juga telah mengajarkan kepada kaum muslimin tentang tata cara mengucapkan selawat. Sebab selawat ni ibadah. Maka Nabi SAW telah tunjukkan. Kan? Sebab tu ada satu hadis dari riwayat Muslim. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dah mengenal cara salam kepada kamu. Itu Assalamualaikum ya Rasulullah. Bagaimanakah selawat kepadamu? Maka Nabi SAW kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selawat dan tahiyat akhir tu, selawat Ibrahimiyah. Dan itu selawat Nabi SAW. Rasulullah menganjurkannya untuk memperbanyak selawat pada hari Jumaat. Ini waktu paling afdal. Nabi kata, akthiru as-salata alayya yawmal jum'ah wa laylatal jum'ah. Faman salla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Berbanyakkanlah kalian membaca selawat kepadaku pada hari dan malam Jumaat. Banyakkan. Lepas tu hari Jumaat, cara kita nak ni, kita buatkan hadis pada malam Jumaat. Kita khatamkan satu bab. Contohnya. Itu ada sebagai masyayikh, dia suka mengkhatamkan kitab hadis pada malam Jumaat. Macam yang lepas Sunan Tirmizi, Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, dia cuba nak khatamkan pada malam Jumaat, dia biasa tak berjaya juga. Dia kata supaya kita dapat keberkatan dan juga banyaknya menyebut selawat pada malam Jumaat. Jadi insya-Allah kalau kita ada ditakdirkan oleh Allah Taala, kita buat majlis baca hadis dia. Kita lantik beberapa orang pembaca dan kita baca je hadis tu. Baca Riyadhus Shalihin, kita khatamkan Riyadhus Shalihin contohnya. Tak perlu nak huraikan. Kalau huraikan lambat, ada ribu hadis dalam tu. Ada 2000 lebih hadis dari Riyadhus Shalihin. Jadi kalau kita nak huraikan semua, maka sampai bila pun tak habis kan? Bertahun-tahun tak habis. Jadi kita kena baca. At least kita dah lalu hadis tu. Kan kata, ustaz, apa faedahnya ustaz? Kita tak ada huraian. Tak, at least kita dah lalu hadis tu. Kalau kita satu hadis satu kuliah, kan, satu kuliah seminggu sekali, satu minggu ada 40 minggu je kuliah, katakanlah nak khatamkan Umdatul Ahkam pun perlu 10 tahun. Masya Allah. Contohnya takkanlah macam tu kan. Nak pula kalau disyarahkan, ustaz tu syarahkan dengan detail apa semua. Naam. Jadi selain daripada majlis syarah hadis, hidupkan juga majlis bacaan hadis. Bacaan hadis Nabi SAW. Kalau ustaz tu rajin, mungkin pada tempat-tempat yang ada iskal, yang tak apa nak jelas, baru ustaz tu huraikan. Itu cantik kalau kita boleh buat majlis yang sebegitu. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim memperlihatkan beberapa manfaat dan mengucapkan selawat Nabi SAW di mana beliau menyebutkan ada 40 manfaat. Di antara manfaatnya ialah selawat merupakan ketaatan kepada perintah Allah. Sebab selawat mendapat 10 kali selawat daripada Allah Ta'ala. Diharapkan dikabulkannya doa. Dan Nabi SAW kata mana-mana doa yang tidak padanya ada selawat, maka dia tergantung. Selawat merupakan sebab mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya? Bila kita lepas salat, lepas azan, kita baca. Dia kata sesungguhnya ada satu maqam dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maqam yang tertinggi, maqam mahmud. Kan? Maka aku berharap akulah yang mendapat maqam mahmud. Saya memang Nabi pun dapat maqam mahmud tu. Maka doakanlah
Lepas tu siapa yang baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tu, maka Nabi kata halal lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Selawat merupakan sebab diampuni dosa-dosa. Naam. Bersama dengan selawat tu digugurkan dosa-dosa. Yang keenam, selawat merupakan sebab Nabi SAW menjawab orang yang mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Nabi SAW kata, Allah Subhanahu wa taala, para malaikat akan sampaikan selawat. Fa inna salataka tablughuni haitsu ma kunta. Ya sallu alayya. Fa inna salataka tablughuni haitsu ma kunta. Nabi kata, selawatlah kepadaku. Sungguhnya selawat kamu kepadaku akan sampai di mana saja kamu berada. Bahkan sekarang riwayat lain kata Nabi SAW selawat, malaikat akan bawa kat Nabi SAW, dan Allah Ta'ala, Nabi akan jawab selawat, salam tu tadi. Nabi akan jawab salam tu tadi. Tetapi tidak membenarkan mengkhususkan waktu dan cara tertentu dalam berselawat dan memuji beliau SAW kecuali berdasarkan dalil sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang paling afdalnya lafaz Nabi SAW. Lafaz lain boleh tak? Itu soalan ni diperbincangkan dengan para ulama. Sebahagian ulama kata boleh lafaz lain. Namun lafaz lain tu tak boleh kita gunakan dalam ibadah solat. Ibadah solat hanyalah guna pada yang sahih sahaja. Pendapat kedua kata tak boleh. Kita pakai je lafaz yang Nabi SAW ajar dan para sahabat guna. Dan itu cara yang lebih selamat. Para ulama sunnah telah banyak meriwayatkan lafaz-lafaz yang sahih sebab yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, di antara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salat kepada Nabi Muhammad sallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau telah berikan salat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sebab dia atuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berikanlah barakah kepada Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad SAW, dan engkau telah berikan barakah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Nah, di antara selawat yang bid'ah, ni Ustaz Yazid sebut, puasa terima. Selawat tibul qulub. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Kita dulu hafal doa ni. Doa best kan dunia tu kan. Tapi rupanya tak sunnah. Itu bukan daripada sunnah Nabi SAW. Dan lafaznya pun tak jelas. Okay? Memanglah selawat Nabi SAW tu dia boleh jadi penyejuk mata kita dengan izin Allah Ta'ala, boleh menjadi penyembuh kita dengan izin Allah Ta'ala. Tapi dia lafaz tak jelas. Allahumma salli tibil qulub. Apa yang tibil qulub ni? Nabi ke tibil qulub atau selawat tu tibil qulub? Jadi bila lafaz tak jelas ni, kita tinggalkanlah. Okey. Tak payah gaduh-gaduh lah kita kata. Terus tinggalkan je. Kita ambil anda confirm je. Yang kedua, apakah lafaz selain daripada Nabi dengan lafaz Nabi mana lagi mulia? Maksudnya lafaz Nabi yang mulia tu yang paling afdal. Lafaz Nabi yang mulia, Nabi yang sendiri pilih perkataan tersebut. Yang kita fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi khairu Muhammad sallam. Fa inna ahsanal hadis kitab wa inna khairal fa inna asdaqal hadis kitab wa khairal hadi sebagai petunjuk, sebagai ucapan. Naam. Naam. Salat tibil qulub. Rawat Nariyah. Seperti ada yang keyakinan batil bahawa barang siapa membaca ni 4,444 kali, maka 8 kesulitan. Yang ni anda dah lupa dia punya lafaz dia. Allahumma salli ala tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa taqwa bil hawaij. Tu selawat Fatih. Selawat Fatih. Dan macam-macam lagi, selawat badal, selawat basyishiyah. Wallahu a'lam. Yang lain saya tak tahu. Adapun yang terutama tu yang biasa kita baca masa sekolah dulu. Okey. Setiap Muslim harus menjauhkan semua bentuk selawat bid'ah yang tidak ada asalnya daripada Nabi SAW, dan wajib berpegang kepada hadis-hadis sahih yang datang dari Nabi SAW. Bila sebab manusia yang karang. Bila manusia karang, maka tidak akan terlepas daripada kesilapan dari segi lafaz ataupun seumpama dengannya.
Jadi kita maintain, kita kekal dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa yang beliau ajarkan sudah cukup dan memadai, tidak boleh ditambah lagi. Semoga selawat dan salam sentiasa Allah limpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita yang mulia ini, juga bagi keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sehinggalah ke hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita boleh huraikan panjang-panjang sangat. Kalau hurai panjang lagi panjang ni. Ini pun kita agak slow lah pergerakan kita ni, kitab ni. InsyaAllah kita akan tengok pula yang poin yang seterusnya, larangan hulu. MasyaAllah. Ustaz Yazid bagi huraian yang sangat bagus dalam bab ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita kekuatan untuk mengkhatamkan kitab ni. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak, akhi Imran? Tak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.